Baiklah, kita akan memulakan sesi dialog. Apa yang kami perlukan daripada anda, bukan sahaja saya yang memberikan soalan, tetapi saya mahukan hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, mak saya, ayah saya, bangun untuk tampil memberi soalan. Ada sahaja kepastian, kebimbangan nak tanya soalan kepada Perdana Menteri kita, Menteri Besar Selangor, Menteri Besar Perak dan juga YB KPKM, boleh tanya. Mikrofon ada di sebelah kiri dan juga di kanan Dewan. Angkat tangan, saya nampak, saya berikan ruang anda untuk bertanyakan soalan. Baiklah Datuk Seri, terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Datuk Seri, saya tertarik dengan ucapan Datuk Seri sebentar saja tadi. Tetapi Datuk Seri, saya nak membawa perspektif yang sedikit berbeza Datuk Seri. Program Madani Rakyat ini kali yang kedua. Pertama kali berjaya untuk menarik 200,000 pengunjung. Kali ini setakat pukul 11 tadi, 76,000. Kira banyak Datuk Seri. Ini adalah satu medium untuk kita menyampaikan maklumat. Ia adalah satu saluran yang tepat untuk kita menyampaikan maklumat yang tepat. Tetapi Datuk Seri, dari segi cabaran untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat, kerana kita ada media tradisional seperti RTM, kita juga menggunakan media massa dan juga media baru seperti Instagram dan sebagainya. Bagaimana Datuk Seri melihat program sebegini merupakan saluran yang tepat dan juga kita mampu untuk menangani cabaran informasi yang salah melalui media-media baharu seperti Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya. Datuk Seri Anwar, silakan. Sila Menteri Besar Selangor jawab. Luar skrip. Terima kasih moderator. Ya, ini cabaran yang real ataupun yang jelas dihadapi kita, terutamanya di negeri Selangor yang mempunyai populasi sekitar 70 hingga 75% di kawasan urban atau di kawasan bandar. Kita faham bila di kawasan bandar, kontak leader dan juga rakyat itu agak panjang dan agak lebar ataupun agak jauh, kerana mereka mempunyai rutin yang lebih sibuk dan kebergantungan mereka kepada media itu sangat tinggi. Dan pada hari ini media sosial memainkan peranan yang sangat penting. Sebab itu langkah-langkah susulan dengan program ini ialah mengikuti bersama-samanya atau follow up bersamanya ialah program-program bersama dengan influencer sebagai contoh. Malam semalam bukan sahaja kita anjurkan program sedikit hiburan, tetapi bersama-sama dengan influencer. Malam pertama kita adakan program selawat juga bersama dengan beberapa selebriti yang mempunyai influence yang agak tinggi. Justru kita berharap agar kehadiran influencer itu akan menarik mereka kepada sasaran yang betul dan juga maklumat dan komunikasi yang betul yang disampaikan melalui departmen jabatan dan sebagainya. Cabaran kita di Selangor, masalah kita bukannya tidak ada. Masalah kita mungkin terlalu banyak. Sebagai contoh, program Iltizam Selangor Penyayang kita mempunyai lebih 47-48 aktiviti dan program daripada baru lahir sampai meninggal dunia. So ruangan untuk orang faham secara detail terperinci itu kadang-kadang memang agak terhad. Begitu juga saya rasa pencapaian di Kerajaan Persekutuan pada hari ini, negativiti yang ditimbulkan, harga barang, satu persatu kes kadang-kadang menjadi popular, menenggelamkan. Saya ambil contoh tentang bantuan khas keuangan. Saya rasa di bawah PMX kita mencatatkan jumlah terbesar dengan nilai RM2,000 yang tak pernah dinikmati oleh mana-mana penjawatan awam dalam tempoh berapa 10 tahun, 15 tahun ke belakang. Jadi hal ini merupakan cabaran besar, namun suka ataupun tidak kita kena engage dan kita kena berhadapan dan cuba sedaya upaya untuk menyantuni melalui sosial media. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri Amaruddin. Kalau ada soalan daripada anda semua, anda boleh angkat tangan. Okey, saya kira ada satu soalan daripada hadirin kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Safwan bin Muhammad Mokhtar. Saya daripada Kuala Langat dan saya ada soalan untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Datuk Seri, saya bekerja sebagai forwarding agent dan saya secara peribadi ada membaca berkenaan dengan isu-isu pelaburan di dalam negara kita. Jadi kita semua sedia maklum pada tahun lepas kita telah mendapat pelaburan yang masuk ke dalam negara kita lebih daripada 300 bilion ringgit, dan itu adalah satu jumlah dan pencapaian amat besar bagi saya Datuk Seri. Jadi soalan saya Datuk Seri, apakah perancangan Datuk Seri sebagai Ketua Kerajaan Malaysia bagi isu pelaburan untuk tahun ini, tahun 2024? Terima kasih Datuk Seri.
Datuk Seri Anwar Ibrahim, silakan untuk menjawab persoalan tersebut. Maknanya soalannya isu Perancangan Datuk Seri berkenaan pelaburan untuk tahun ini, Datuk Seri. kita dalam plan perindustrian, kita dah bercerakin keutamaan bidang-bidang yang kita galakkan dalam plan kalau dalam bidang perindustrian. Tapi kita ada juga transisi tenaga, energy transition, digital transformation. Sebab itu badan macam Amazon, Google, Microsoft ini dia pilih Malaysia kerana dia tahu kita bagi penekanan yang khas. Negeri-negeri Arab yang dulunya agak slow sikit dengan kita, sama ada Arab Saudi, Qatar dan UAE, sekarang ni masuk cara agresif kerana dia tengok dasar kita dari segi green energy, renewable energy itu cukup menggalakkan. Jadi pelaburan-pelaburan ini kita bagi penekanan. Baik, apa kaitannya lagi? Kalau itu yang kita tekankan, bagaimana dengan yang kita latih? Yang lulusan TVET, lulusan engineering. Sekarang lulusan engineering dah tak cukup. Jadi saya telah minta KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, untuk mencari jalan percepatkan penambahan TVET dan juga untuk kursus kejuruteraan. Baik. Selain itu, kita dapati berdasarkan pelabur-pelabur besar, Infineon, Jerman, Nvidia yang baru ni, dari Amerika walaupun asal Taiwan, Google, termasuk Geely Proton yang besar yang di Perak, semua menyatakan mereka senang dengan lulusan TVET kita dan jurutera kita, tetapi mereka merasakan ada sedikit lagi kekurangan di peringkat tertinggi dalam bidang IT dan kejuruteraan juga. Maknanya program latihan kita mesti ubah suai. Universiti, TVET mesti ambil langkah-langkah supaya kenal pasti apa yang kurang dan memberikan kursus atau disiplin ataupun program tambahan. Ini hal-hal yang kita lakukan lah. Selain itu tentulah insentif, peluang pekerjaan, soal visa, semua itu dikaitkan. Kerana saya tertinggal tadi, banyak pelancongan kita menaik mendadak. Bila pelancong naik mendadak, masalah kita di airport. Airport kita masih lama. Dah 20 tahun tak ada perubahan. Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Kota Kinabalu, Kuching sama. Sekarang kita lihat rupanya semua memerlukan tambahan. Termasuk Tawau. Tawau tu siapa boleh fikir dia jadi international airport. Tapi sekarang ni Tawau dapat menarik pelancong dari China dan Korea. Kota Kinabalu. Ini hal-hal yang kita kaitkan dan beri penekanan. Sebab itu saya katakan menteri baik, KSU baik, ketua pengarah saya ke bawah, dia mesti fikir bagaimana nak buat perubahan, ambil langkah-langkah supaya dapat tingkatkan. Dia tak boleh cara lama dah, pakai mesyuarat, pakai minit keputusan habis, tak boleh lagi, tak boleh. Dia kena cek. Kalau airport saya sebut Tawau, maknanya bulan depan Kementerian Pengangkutan harus bagi laporan bagaimana, apakah langkah, apakah wang tidak ada. Wang tidak ada, tanya Saudara Amir Hamzah, dia Menteri Kewangan kedua. Jadi hal-hal itu yang patut kita teliti. Kemudian tender, kerana tender biasa ambil masa 7 bulan 8 bulan. Boleh tak kita tender tapi cepatkan, buat cara-cara kaedah lain. Kalau tidak, kita ketinggalan. Ini hal-hal yang saya rasa penting kita bagi penekanan. Datuk Seri, saya tertarik. Datuk Seri mengatakan tentang inisiatif kita untuk memaksimumkan penggunaan tenaga kerja yang kita ada dari aspek TVET, pelancongan dan sebagainya. Baru-baru ini Datuk Seri baru saja mempengerusikan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara 2024 itu NAKOL. Apa yang dapat kita jangkakan apabila untuk kita menjawab isu-isu yang sedang membelenggu masyarakat, isu harga beras, isu keperluan asas dan sebagainya. Datuk Seri Anwar, silakan. Ya, saya tak nafikan kos sara hidup tu bermasalah. Tetapi kadang-kadang bila dimainkan oleh pembangkang, dia lupa harga minyak, harga gula, harga barang masa dia 2-3 tahun lalu tu melambung lebih tinggi. Jadi dia hanya menekankan apa yang berlaku sekarang, seolah-olah ada yang sebut, saya ingat mantan menteri kata,
tidak pernah harga naik melambung seperti mana yang ada sekarang. Betul ke? Tanya dia yang mana. Harga minyak, kita tahu minyak berapa. Jadi ini saya minta Saudara Mat Sabu tambah sekejap lagi. Supaya dia beringat berapa harga-harga. Jadi langkah-langkah yang kita ambil juga, termasuk saya katakan jualan-jualan sementara. Jadi saya tak nafikan, bukan saya nak remehkan. Saya kalau tanya Saudara Mat, kawan-kawan dalam jemaah menteri ni ramai ada hari ini, tiap hari mesyuarat kita tanya macam mana kos, macam mana nak kurangkan, bagaimana nak tambah, bagaimana nak. Bila buat program rahmah ni, kita kena tambah peruntukan daripada kerajaan untuk memudahkan. Tapi untuk meringankan beban rakyat, kita lakukan. Macam padi, harga beras. Harga beras tu kita bincang dalam kabinet, kita bincang dalam nakol. Kemudian ada pandangan-pandangan kita, sebelum kita buat pengumuman, seperti mana yang Menteri Mat Sabu sebut, kita kena pasti ia satu keputusan yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Tetap dan baru kita jalan. Sebab itu kita tak boleh ambil keputusan kata cara segera tu gopoh. Nak lambat sangat orang dah tak sabar. Jadi kita bagi tempoh sebulan. Saya ingat pun sabarlah itu ya. Ini yang saya ingat perlu difahamlah ya. Kita ambil orang yang duk kritik kita, dia lupa masa dia hutang bertunggu-tunggu. Ada yang sakau berbilion-bilion. Kemudian sekarang duk marah. Saya okey, ini orang setengah orang tak senang dengar saya. Kalaulah kita boleh ambil balik semua wang yang disakau puluh-puluh bilion itu, saya hari ini boleh bantu semua rakyat di negara kita. Ya. Bukan sedikit. Ya. Ambil tokoh-tokoh negara. Seorang-seorang puluh bilion sana, bilion sini. Cuba bagi baliklah. Kalau bersyarah, semua dia pejuang Melayu. Saya pernah sebut dulu, saya kata betul ke pejuang Melayu? Betul. Hidup Melayu, ya. Jaga kepentingan Melayu, yes. Baik. Harta kamu beli-beli dalam negara dan luar negara, ambil setengah bagi pada orang Melayu. Tak mahu pula. Jadi sebab itu, bagi saya, tata kelola ini penting. Jangan izinkan negara teruskan amalan yang rosak. Apa kaitan dia dengan harga? Kerana kalau hasilnya kuat, kita boleh bantu lebih. Saya ambil alih kerajaan dengan hutang seluruhnya 1.5 triliun ringgit. Tak bayar, orang tak labur, orang tak berani. Kena bayar dari mana? Wang cukai lah. 45 bilion bayar pasal faedah. Sebab tu saya minta rakyat termasuk di Kuala Selangor dan Selangor ini faham mengapa saya keras sekali lawan dan perang terhadap rasuah dan salah guna kuasa ini. Ya. Balik soal keterjeminan makanan, Mat tambah sikit Mat. Nak tambah terus Datuk Seri? Silakan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita masalah beras ni menjadi kejutan secara besarnya dua kali. 2008 dan setahun yang lalu. Di antaranya punca kerajaan India memberhentikan ekspor beras putih. Maka kita menjadi kelang kabut. Kenapa kelang kabut? Beras kita tak cukup. Kita keluar hanya baru dalam lengkungan 63% kegunaan rakyat Malaysia. Jadi tindakan kita jangka pendek kita buatlah dengan Kementerian Keuangan, dengan subsidi beri kepada Sabah Sarawak, dengan penetapan penguat kuasa itu kita buat. Jangka panjang mesti dipikir juga. Kalau Nabi Yusuf AS bermimpi akan berlaku 7 tahun masa yang subur, 7 tahun kemarau, maka kena buatlah persediaan semasa kemarau. Saya bukan Nabi, jauhlah. Saya bermimpi 10 tahun lagi tak ada negara yang akan ekspor beras ke Malaysia.
Apa kita nak buat? Kita mesti berusaha supaya beras di negara kita cukup. Bila saya buat tinjauan beberapa tempat, saya lihat yang paling berjaya dibuat di Sekincan, Selangor. Maka saya usahakan supaya diskincankan di seluruh Malaysia. Tanda serius hal beras ini, bekas yang di Pertuan Agong tak turun bendang pun tak apa, Agong, Baginda Sultan Pahang. Tapi saya cuba berunding dan turunkan Seri Paduka Baginda mencemar duli di Sekincan, supaya ia menjadi satu signal kepada rakyat. Masalah mencukupkan beras ini satu kerja yang serius, sehingga yang di Pertuan Agong pun terlibat. Kebetulan Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agong dulu bersedia untuk menggunakan tanah yang ada di Pahang untuk tanaman padi. Menteri Besar Pahang pula orang yang terlibat dalam usaha pengairan di Sekincan, dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang faham. InsyaAllah dengan tumbuhnya perusahaan sawah di Pahang ini, kita akan menambahkan pendapatan padi dan beras kita pada masa yang akan datang. Sarawak, tanah yang luas. Saya sendiri pergi jumpa dengan Premier Sarawak, bincang, dan Premier Sarawak mengatakan kami menyediakan 50,000 hektar untuk tanaman padi di Sarawak. Kita cakap di Indonesia, di Vietnam, dan 5 kali 2 tahun. Kita bila nak buat di Mada perlu tambah belanja untuk pengairan. Menteri Keuangan tanya saya, berapa amat perlu untuk nak buat pengairan di Mada ini? Saya kata lebih dari 3 bilion. Menteri Keuangan kata banyak 3 bilion ni. Tapi saya juga kata kalau tak setuju, saya akan adu kepada Perdana Menteri. Maka dalam mesyuarat kabinet, Perdana Menteri bersetuju untuk meluluskan 3 bilion. Dan strategi yang sama saya akan gunakan di Sarawak dan di Pahang, InsyaAllah. Dan kita tumpu. Begitu juga kita kata sawah-sawah tradisi teruskan dengan memperbaiki cara penanaman, baja dan sebagainya. Kerajaan adalah membimbing, Mardi dan Jabatan Pertanian membimbing. Tapi sikap para petani itu juga mesti berubah, iaitu pada masa akan datang kita mau petani itu bekerja sepenuh masa sebagai petani untuk mengeluarkan beras negara. Memanglah sekarang ini usaha yang kecil 3-4 ekar susah nak buat sepenuh masa, tapi kita juga bersedia untuk pergi ke skala besar dengan kita cantumkan beberapa pengusaha padi yang lain, dan juga syarikat-syarikat swasta dah mula datang sekarang untuk membuka industri padi di Malaysia ini. Kita target insya-Allah beberapa tahun lagi kita mau beras negara kita cukup. Import hanyalah untuk orang-orang kaya dan beras-beras yang mahal. Itu target kita. Nak capai atau tidak, kena usahalah. Ini yang kita berusaha, dan semua pegawai kerajaan terlibat, dan juga pihak swasta, dan juga penanam-penanam padi setakat ini alhamdulillah saya lihat semuanya memberi kerjasama yang positif. Terima kasih kepada semua. Itu dia buah fikir daripada Perdana Menteri kita dan juga YB Menteri. Okey, Datuk Seri silakan. Sebelum saya lupa, kan saya nak buat pengumuman penting peringkat akhir. Sekarang ni kita bicara soalan konvensional. Dan kalau Selamat Sabur seluruh pasukan Kementerian Pertanian ini nampak lebih agresif menekan supaya pengeluaran itu bertambah. Dan mereka dah mula beberapa proyek kecil-kecilan di bandar. Di Malaysia ni masalah miskin bandar besar. Saya hari ini nak cadangkan pelaksanaan baik melalui Mardi, Jabatan Pertanian dan semua agensi Kementerian Pertanian dan kementerian-kementerian lain yang berikan pinjaman, baik Tekun atau Mara dan lain-lain, tumpu pengeluaran pertanian di bandar dengan fokus bagi kelompok
miskin bandar. Apakah ini melalui sayur? Takkan lembu tak boleh di bandar. Atau nak tanam padi tak boleh lah. Walaupun saya tengok ada gambar seorang India ada tanam padi atas kepala dia. Tapi seriously harus ada anjakan ini kerana tak aneh kan? Saya tengok jauh lebih berjaya di Singapura. Projek pertanian bersasar di kawasan kota dan pinggir kota. Jadi saya harap dalam tempoh 1 bulan selepas pengumuman ini ada program yang akan diperkenalkan oleh kementerian dan kementerian-kementerian yang berkaitan tentang satu anjakan daripada yang meneruskan yang sekarang ini kepada pengeluaran hasil pertanian di mana ada kesukaran tanah, tidak ada tanah. Ini dilakukan di beberapa kota, agak berhasil dalam beberapa bidang di Singapura, dan saya tahu ada beberapa tindakan dijalankan di Kuala Lumpur sendiri, tetapi saya nak ada penekanan. Semua menteri dan KSU, yang ketua pengarah yang ada di sini, termasuk KSP, harus ambil perhatian supaya ada peruntukan tambahan khas dalam bidang ini untuk meningkatkan produktiviti kegiatan pertanian dan produktif pertanian bandar, terutama miskin bandar. Terima kasih. Okey, itu dia perspektif menjawab isu beras. Okey, ada persoalan daripada penonton. Apa kata kita dapatkan mikrofon? Ada 2 soalan. Kita mulakan dengan yang ada mikrofon dahulu di sana. Pak Cik, silakan Pak Cik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Yang Berhormat PM. Saya Haji Saiful Bahri bin Zahlan daripada Sawas Padan Tanjung Karang, Selangor. Soalannya, baru-baru ini PM, kita dikejutkan dengan padi putih beras madani. Jadi, apakah yang boleh PM selesaikan untuk menyelesaikan masalah beras putih madani ini? Pada saya, untuk menyelesaikan padi putih beras madani ini harus menyelesaikan 3 golongan. Yang pertama, pengeluar. Saya sendiri selaku petani mengeluarkan beras atau padi, dan juga kepada pengilang ataupun pengusaha beras, dan yang ketiganya kepada pengguna dan rakyat. Pada saya, penyelesaian mestilah menang kepada pengguna pertama, yang kedua kepada pengeluar, dan yang akhirnya kepada rakyat. Kita tak nak nanti apabila beras diapung, contohnya bila beras diserah kepada penjual, harga akan menjadi tinggi. Jadi saya hendakkan penjelasan daripada PM macam mana untuk menyelesaikan supaya PM dapat menyelesaikan masalah rakyat, pengguna dapat sama-sama merasa, pengeluar sama-sama untung. Maknanya win-win. Baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Dia harga untuk beras tempatan sekarang RM26. Tapi kita tahu sukar perolehi. Kalau pergi, saya tahu baru ni saya balik Permatang Pauh, saya tanya random dalam 15-20 orang, memang dia kata tak ada. Sebab itulah mereka pilih yang beras madani RM30. Tapi ini campuran. Jadi Kementerian Pertanian bimbang bila kita tak ada tetap campuran itu, berapa peratus import, berapa peratus tempatan, takut jadi another kontroversi. Setakat ini nampak berhasil beras madani. Ya, baik. Sebab itu saya kata biar kita teliti betul-betul. Kerajaan ni keputusan kita kena buat macam tu. Dia tak ada shortcut solution. Teliti betul-betul apa masalah dia.
Kadang-kadang boleh disebut suntikan. Ada juga cadangan berguna dalam syarat nakol. Macam elektrik. Elektrik yang ada di sini tak naik tarif. Tetapi kita naikkan tarif bagi yang golongan terkaya. Kita dapat selamatkan dana. Dalam penyasaran subsidi yang saya percaya akan jadi isu besar oleh pembangkang. Saya nak bagi tahu. Kalau katalah kita naik minyak mentah, minyak masak ni. Kalau kita naik katalah RM2 atau RM1, kita tak bebankan pengguna. Mana B40, M40 tak perlu bayar tambahan. Kerana kita masukkan dalam akaun dia. Okey, berapa minyak yang digunakan setiap bulan? RM20. Okey. Daripada STR tunai rahmah kita bagi RM20. Jangan bimbang, harga minyak sama macam bulan lalu, tak naik. Bila kita buat begitu, kita selamatkan bilion ringgit kerana 3.5 juta orang asing di Malaysia ini sekarang duk guna subsidi kita. Kalau kita tak tukar cara kita bagi subsidi, kita bagi semua, bantu rakyat dari segi minyak, katalah sekarang ni diesel, kemudian RON 95, yang kita bagi itu 3.5 juta orang asing dapat subsidi kerajaan. Dia tak bayar cukai, dia dapat subsidi. Kemudian orang yang maha kaya di atas pun dapat. Jadi saya kata, tak boleh kita fikir cara naiklah RM1 ke RM2, tapi kita tampung balik. Kalau naik RM1 dan harga minyak satu bulan katalah RM100, kita masuk akaun you. Rakyat B40, M40, mana 80% warga negara Malaysia akan dibantu. Harga naik, tetapi dia dapat mana bantuan itu supaya dia tak terkesan. Tiap bulan, kalau sekarang dia dapat RM1,000, dia tambah lagi RM100 untuk RON 95. Ramai yang dapat ni, yang tak ada kereta pun dapat jugalah mutu. Kerana kita kena bagi semua. Baik. Ini akan jadi isu sebab kita tengok orang kata harga minyak turun tapi naik. Tapi sebenarnya turun. Sebab harga minyak kita sekarang RM2.05. Di Arab Saudi RM2.95. Bayangkan, masa saya umum dulu, kita akan turunkan harga minyak. Harga minyak di Saudi mungkin sekitar 50 sen. Harga kita dah sekat RM1.50. Jadi saya kata kita pengeluaran minyak. Sekarang kos pengeluaran dah bertambah. Jadi nak gunakan kenyataan saya 20 tahun yang lalu tidak adil lah. Yang penting apa? Saya tak mau naikkan harga minyak bagi rakyat. Harga minyak naik kalau diapungkan, tetapi rakyat kita tampung melalui dana. Faham tak? Boleh terima tak cara ini? Kalau tidak, berbilion-bilion, 7-8 bilion ringgit duk bagi kepada orang asing. Saya tak ada masalah kalau orang asing semua bayar cukai dan sebagainya, boleh dapat pulangan. Ni cukai tak bayar, kita bagi berapa bayaran apa dipanggil? Ya, mana ada kena bayaran sikit itu saja. Jadi ini pendekatan. Dan orang paling kaya, yang Rolls Royce ke Mercedes ke Bentley sekarang dapat subsidi, tahu tak? Ada masuk akal ke? Saya fikirkan macam mana Malaysia ni dah berapa puluh tahun masih duk bagi subsidi kepada orang terkaya di Malaysia. Subsidi kepada 3.5 juta dan mungkin 4 juta orang asing di Malaysia. Ini tak cerdik lah kita. Lebih baik saya ambil wang, bayar direct pada akaun, bayar cara langsung pada saudara. Itu pendekatan kita. Besok kalau kita umum apa-apa, jangan panik, jangan dihasut oleh orang, kerana orang dia tak bertanggungjawab. Sebab itu kalau di parlimen saya tanya, kamu ni wakil siapa? Wakil orang asing, wakil takwai kaya, atau wakil rakyat?
Kalau wakil rakyat, pasal apa kamu nak marah? Tak naik harga barang. Walaupun naik, kita tambah. Naik RM50 sebulan, kita bayar RM50 sebulan. Minyak naik RM100 sebulan, kita bayar RM100 sebulan. Jadi tak naik bagi rakyat. Ini mudah-mudahan akan terperkenalkan. Ini soal padi tadi pengeluaran, oleh kerana Saudara Syahran ni Menteri Besar ni, dia jaga seberang Perak dan Krian, biar dia jawab sikit. Silakan Datuk Seri Syahrani. Terima kasih saudara moderator yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Di Perak, kalau ikut statistiknya, kadar sara diri SSL ni, tanaman padi kita mencukupi 97% kepada keperluan rakyat negeri Perak. 97%. Kita ada 2 jelapang, satu di Krian, satu lagi di Perak Tengah, di Kampung Gajah. Tapi itu tidak boleh kita katakan kita berpuas hati, sebab rakyat akan semakin bertambah dan keperluan kepada beras ini akan meningkat. Sebab itu Abang Mat tak sebut Perak pun tadi, sebut Pahang je. Kalau boleh skincankan Pahang, maka Perak pun boleh kita skincankan. Kita ada tanah yang luas yang mencukupi untuk kita menambah tanaman padi bagi keperluan bukan saja orang Perak tapi untuk rakyat Malaysia, insya-Allah. Okey, itu dia buah fikir tentang isu beras yang sedang bermain di kalangan masyarakat. Ada soalan lagi daripada pengunjung? Bang, silakan. Dah ada mikrofon kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Nama saya Izam bin Said Mota. Saya anak jati Tanjung Karang dan saya anak jati Selangor. Untuk pengetahuan Datuk Seri Anwar, saya adalah penyokong tegar negara madani Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya juga pernah membaca buku Asian Renaissance, Gelombang Kebangkitan Asia. Tapi sayangnya buku tu saya hilang semasa saya di London, di Liverpool Street. Apa khabar Datuk Seri? Sebab semalam saya jumpa Datuk Seri di Kompleks Nasrul Quran Pesin 15 Putrajaya. Dan Datuk Seri tak sempat nak makan tengah hari. Saya difahamkan Datuk Seri demam. Datuk Seri dah okey? Okay, I'm here not to criticize you, not to condemn you, but to support you. Because I've been supporting you for the past 25 years. Saya memang menantikan saat-saat ini. Semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri, saya mengadakan kenduri kesyukuran. Then I know that you are struggling now. You have under tremendous pressure, especially on the currency. So, saya ada 4 perkara yang saya nak sentuh. Tuan Sam, silakan. Yang perkara pertama adalah kos sara hidup. Okay. Pada saya, jualan rahmah is only for the short term solution, not for the long term solution. Okay. Kos sara hidup terkesan sebab saya seorang peniaga. Dulu saya project manager in oil and gas, dan saya juga pernah bekerja di Aberdeen, United Kingdom. Saya balik Malaysia 2011. Sebenarnya saya tak nak balik Malaysia, tapi isteri saya paksa untuk balik Malaysia. Because I want to serve the country. Saya bagi tahu Tan Sri Nur Omar, saya bagi tahu Datuk Sri Nazri Shukri, saya bagi tahu Fuzia Saleh, I'm here to contribute back to the society. That's why saya balik Malaysia. Kenapa kita terkesan dengan currency? Sebab 80% produk makanan kita adalah diimport. Jadi bila currency kita turun, harga makanan kita akan naik. So saya seorang peniaga. Dulu saya oil and gas. Tuan Zam, kalau boleh kita teruskan dengan isu kedua. Ada 4 tadi kan? Secara ringkas Tuan Zam. Nantilah, dulu saya nak terangkan. Okay, silakan. I have to wait for 25 years, you know. Okay. I spent also yesterday to talk to him, but I failed. So saya on the way balik kampung, saya nak take this opportunity. It won't take too long for that. Secara ringkas Tuan Zam, silakan. Kos sara hidup. Saya cakap kita perlu menangani kos sara hidup for the long term solution. Jualan ramah bukan for the long term solution. Okay? Yang keduanya adalah kita perlu bangunkan new economy model. Kita perlu menjadi enterprising country.
bukannya importing country. We need to be exporting country. Tapi kita banyak lagi masih menekankan tentang pelaburan asing. Kita tak all out nak bangunkan industri tempatan. Saya peniaga, saya bagi tahu MDEC, saya bagi tahu Matrade. I've been doing business for the past 12 years. But it's not easy. I want to see CEO PNB. He refused. I want to see SGC CEO. He refused. I want to see CEO Matrade. He refused. I want to see CEO SME. He refused. I want to see Tan Sri KP, KH, Kuskop, Datuk Sri Sriani. I got to wait for 1 month. Then she cancelled last minute. I was so frustrated. Okay, it's not easy doing business in Malaysia. Okay, too bureaucratic and too protocol. Yang ketiga lah budaya kerja penjawat awam. Saya dah duduk Kuantan 12 tahun. Masih lagi banyak, isteri saya juga penjawat awam. Masih lagi budaya makan waktu bekerja. Masih lagi meluas. I've seen it with my own eyes. Masih lagi, dan budaya kerja penjawat awam amat perlu diperbaiki. Saya seorang CEO. Kalau syarikat saya mempunyai kos yang terlalu tinggi tetapi productivity yang rendah, it cost me a lot of money. So it's not cheap to produce. So kos pengurusan kita terlalu tinggi. Dan delivery system also kita perlu perbaiki. Sebab saya dapat lesen CSA saya mengambil masa untuk menjual tepung, minyak, gula di Malaysia, perlu ada lesen CSA. Saya terpaksa tunggu 5 bulan selepas saya dapat lesen perniagaan daripada MBK. 5 bulan saya terpaksa tunggu untuk nak jual tepung, gula dan minyak. Lepas tu kejap gula ada, lepas tu tepung tak ada, lepas tu susu tak ada, telur tak ada. Saya peniaga pun saya pening kepala. Okey, Tuan Zam. Isu yang keempat pula Tuan Zam bagaimana? Isu keempat adalah skim bantuan skim usahawan COVID-19. Ramai yang bungkus masa COVID-19. Sekarang ni pasca COVID-19 adalah untuk kita membangunkan semula usahawan-usahawan yang terlingkup masa COVID-19. Saya seorang usahawan dan ramai kawan-kawan saya yang terkesan oleh COVID-19. Okey. So kita kena buat kajian tentang kesan yang mendalam terhadap Baiklah, Tuan Zam. pengusaha-pengusaha. Kita akan Yang kelimanya adalah saya sekarang ni 2 bulan dah duduk KL. Tuan Zam. Okey, saya dah ringkas Tuan Zam yang kelima. Tadi janji Terlalu empat banyak je. tol di KL. Terlalu banyak tol di KL. Saya top up touch and go RM50. Saya top up touch and go RM50. 1 hari dah habis. So, Okey Tuan Zam. okay. Ada 5 isu. So, jadi saya minta Datuk Sri, I'm here to support you. Betul. Dan I also can help you to solve the issue Terima subsidi kasih. tersasar. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk Seri silakan untuk menjawab 5 isu. Saya kira itu luahan hati sebenarnya. Tuan Datuk Seri silakan. Saya terima baik. Teguran itu ada substance. Saya tak nafikan. Ya. Pertama, kos sara hidup. Betul. Jualan Rahmah, Madani ini semua short term. Dia bukan penyelesaian. Penyelesaiannya seperti Mak Sabu sebut tadi. Kita mesti increase, ya, tingkatkan pengeluaran. Apa munasabah Malaysia kena import cili, ya, bawang, hal-hal yang boleh ditanam dalam negara. Tak ada munasabahannya. Ya. Kita galakkan tetapi tidak ditekankan begitu rupa. Naik harga barang, orang marah. Tapi pengeluaran dalam negara tidak begitu tinggi. So you are right. Bagaimana mungkin satu negara yang Allah jadikan dengan tanah yang subur terpaksa bergantung kepada import yang terlalu besar. Sebahagiannya kita faham yang kita perlukan, ya. Dia dikaitkan tu punya baja umpamanya, itu import. Dia masuk dalam kategori import makanan. Tetapi sebahagian besar kita boleh tanggung sendiri. Ini saya ingat memang menjadi tekanan kita. You are right, ya, itu. Keduanya soal penjawat awam. Saya harus akui bahawa
kita dapat lihat ada trend yang lebih baik. Jadi saya tak mau nampak negatif saja. Sebab saya positif because I look. We check monthly reports. Dan sekarang kita reduce guna consultants luar. Dan kita tengok pelaksanaan di peringkat bawah bila kita cek tu jauh lebih baik. Prestasi tahun lalu, saya tak membincang lama-lama. 2023 di Selangor 99% pelaksanaan projek. Yang dulunya teruk di Pening better than that. Jadi saya nak mula dengan assumption begini. Number one, pejabat awam nampak dia bagi. Pejabat awam dia tengok ketua-ketua dia juga. Kalau ketua menteri ke, Perdana Menteri ke, menteri-menteri pun lemah saja. Spend time kalau ada kontrak, dia ambil commission. Kemudian ada masa lapang sikit, tengah hari waktu kerja pejabat pergi main golf. Jadi dia mempengaruhi juga pejabat awam. Sebab tu kalau saya mula, saya tekankan di atas dulu. Saya tak tekan pejabat awam dulu. Now kalau kita ada disiplin di kalangan pimpinan, then kita turun kepada pejabat awam. Dan saya ucap terima kasih kerana langkah-langkah diambil. Benar tak kadang pegawai ada yang kadang ambil masa kerja dan pergi minum teh, kopi agak panjang daripada biasa? Ada. Tapi jumlah kecil itu tidak mewakili ramai dan masih dipantau. Dan saya minta umpamanya supaya boleh kita perbaiki, dia tak ada masalah. Kalau kita ni seorang seorang insan yang baik, seorang Muslim yang baik, kita always strive to be better. Itqan fil amal, striving to excel, to do better. Kita ada humility to accept kita ada kelemahan, ada kekurangan, dan kita ada baiki. Dan ini yang tol ini saya warisi. Tol 200 macam tu. Kemudian kita tutup, kita kena belanja. Dia ada standard agreement. I agree with you. Banyak orang komplain tentang tol di Kuala Lumpur ni. What do we do now? It takes time. Kewangan negara mesti kuat, baru boleh kita runding semula. Sekarang ni kita terikat dengan perjanjian dengan syarikat tol ni. Paling banyak tol kalau tengok di Kuala Lumpur ni banding kota-kota besar di dunia ni, kita rekod cemerlang dari segi tol. Jadi tentu dia ambil masa sedikit. Kemudian soal-soal yang sudah saya katakan, soal pinjaman bagi orang yang terkesan daripada COVID, ada komiti. Tapi you may be right, probably kita masa untuk mungkin kementerian koperasi, Koskom, untuk cari jalan mengenal pasti, ataupun kementerian ekonomi, tengoklah mana-mana kementerian berkenaan, atau kementerian pembangunan desa dan wilayah, untuk kenal pasti mana-mana syarikat atau peniaga yang bungkus semasa COVID-19 yang boleh diselamatkan. Ada rencana, tetapi saya tak boleh jamin sama ada sudah berkesan atau tidak. Saya rasa semua dah cover. Cuma satu lagi Datuk Seri, Tuan Zam ada menyentuh tentang new economic model. Kita perlukan model ekonomi baru. Perspektif Datuk Seri bagaimana? Saya harap sudah baca umpamanya ekonomi model kita buat dalam ekonomi madani. Itu dengan kita cerakin beberapa poin. Dan kalau sudah teliti itu, kalau ada pandangan nak perbaiki, silakan, saya terbuka, tak ada masalah. Nanti saya minta KSU ekonomi ada yang di sini ataupun ni, Menteri Kewangan ada, dia bagi number, dia boleh kontak dan boleh ada tiap susulan sama ada menteri ataupun pegawai kanan. Itu saya bagi jaminan, insya-Allah. Okey, itu saja. Terima kasih. Masa yang kita ada, terima kasih kepada soalan yang diberikan Tuan Zam. Terima kasih kepada kesemuanya. Terima kasih kepada Div-Div kehormat kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan sesi dialog petang ini. Ini sahaja masa yang kita ada. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amruddin Syari, Datuk Menteri Besar Negeri Selangor. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sa'rani bin Muhammad, Menteri Besar Negeri Perak, dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, untuk sesi dialog untuk program Madani Rakyat 2024 Zon Tengah.